Boleh tak Tuhan beri kuasa kita? Kuasa dia tu dia beri kita. Nak tanya. Tak boleh beri. Apa tak boleh beri tu bukan dia kuasa, okey? Dia Tuhan, dia berkuasa. Dia boleh beri atas sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Tuhan berkuasa atas tiap sesuatu. Tak boleh beri lagi mana? Lebu ikut orang dia. Ya? Lebu lemah dia jadi kurang. Dia setengah orang kata Tuhan dia beri sikit je. Apabila beri sikit tidak kurang dia. Sikit kurang juga, kurang cara sikit. Pas kalau kurang sikit apa je? Lemah lah. Tak jedah. Jadi lemah. Habis lemah tak boleh jadi Tuhan dah. Tak apa nampak kot tu. Okey. Lagi? Lain lagi? Cuba jawab. Ya ada tu. Mana biar kita nampak Tuhan tak boleh beri kuasa dia kita. Kalau dia beri lemah dia. Orang Islam je lah boleh berdoa. Berdoa ni hanya untuk orang Islam. Sebab tu, dalam bahasa orang putih dia sebut apa doa? Ada dia sebut doa orang putih. Dia tak sebut doa. Dia sebut pray. Dia kata tak pray. Dia kata pray. Mana pray ni kalau duduk di kita semayang lah. Dia doa. Dia doa ni hanya bagi orang Islam. Bagi orang kafir tak boleh bagi doa. Tapi tak tahulah. Sebab kita lah ni ramai ulama-ulama kita kata orang kafir sembelih. Kita pening juga orang kafir sembelih. Orang kafir apa nama ni banyaklah benda-benda dalam Islam hak syarat nak buat tu kena Islam dulu. Tapi ulama kita berani kata. Contoh tadi, kalau sembelih. Kalau orang kafir nak kata gapo. Kita tengok serupa sembelih juga. Tapi kita tak boleh kata sembelih, nak kata gapo. Potong. Kena kata potong je lah. Tetapi apa kita kata sembelih? Sebab syarat sah sembelih misi Islam. Ada orang guna sembelih tu. Ada orang guna sembelih tu kata, kafir pun sembelih tu. Salah lah. Perkataan itu salah. Orang kafir tak boleh sembelih. Tak sah sembelih dia. Kalau dia buat tu serupa sembelih tu, serupa sembelih pun dipanggil potong hal kecil. Apa lagi buat? Orang kafir. So lagi orang kafir kata, kita pun sedekah juga. Kita pun sedekah ke masjid 50,000. Orang kafir kata. Orang kafir tak sah sedekah. Pas dia beri tu, derma. Bukan sedekah, derma. Lagi tu je lah. Sebab syarat sah sedekah ni mesti Islam. Tidak gitu kan? Sikit berkaitan dengan tadi kita sebut tadi lah kudrat kan. Kalau boleh Haji penjelaskan berkuasa pula. Berkuasa. Apa namanya, keadaan berkuasa Allah Ta'ala itu. Kalau ini kita duduk di Quran. Lepas tu kalau boleh kita berjelas berkaitan berkuasa. Sifat berkuasa tu. Sebab itulah kitab, ada kitab selagi Imdatul Talibi ini dia kudrat dia tidak terjemuh kepada kuasa. Sebab dia kata kuasa ni masdar. Masdar ni apa dia? Masdar tidak sandar dia saja. Sebab dia kata sebenarnya Qadirun maknanya yang kuasa. Yang kuasa ni Allah lah. Kalau sebut kudrat sifat. Tetapi sifat kuasa tu hanya kepada yang kuasa. Kalau yang tak ada yang kuasa, maka tak ada lah kudrat tu. Jadi sebab itulah setengah-setengah kita dia terjemuh berkuasa. Berkuasa ni makna zat. Yang berkuasa tu zat bukan sifat.
Sifat tak kuasa. Sebab sifat tu duduk menopel di zat. Kalau bahasa kuasa tu sifat tu tidak menopel di zat, maka tak nyatalah kuasa tadi. Nyata kuasa tu kerana dia menopel atau dia duduk di zat. Melazimi zat. Kalau Tuhan kena kata melazimi zat. Sifat kudrat tu melazimi zat Tuhan, maka nyatalah kuasa Tuhan. Mana nyata kuasa Tuhan? Nyata Tuhan ni dia mengadakan daripada tidak ada. Macam alam ni. Alam ni dulu tak ada. Orang Sayu kata tak ada dulu. Orang kafir pun kata tak ada dulu. Bahkan tak kelihatan kita di sini tu tak boleh. Manusia pun dulu dia kata tak ada. Cumanya dia putar belik kita. Dia kata kita ni daripada beruk. Orang kafir dia kata kita daripada beruk. Kalau orang Yahudi dia kata dia je manusia. Lain pada dia beruk belaka lah daripada beruk belaka. Dia kata. Sedangkan kita orang Islam wajib kena berpegang kita daripada Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia. Kita daripada Nabi Adam bukan daripada beruk. Inilah kesatuan yang dibawa oleh orang kafir. Nak guna Tuhan kata kita daripada Nabi Adam, dia ubah Nabi Adam itu kepada beruk. Tadi tak ada arah. Banyaklah kita dalam pembelajaran kita masa kita ngaji ni disesatkan ilmu dengan dua perkataan lah. Pertama, kejadian manusia. Kedua, benda lain dia kata nature. Nature. Alam semula jadi. Jadi seolah-olah alam semula jadilah menentukan, bukan Tuhan. Salah. Okey, dia. Kau lagi tu. Tanya saya sifat kudrat ni sifat yang wujudiyah. Tapi ramai orang ngajar terjemuhnya sifat yang bangsa ada di Tuhan. Maknanya bila Tuhan buka hijab di akhirat kita boleh nampak sifat kudrat di Tuhan. Ramai orang ngajar terjemuh lah gitu. Tapi cikgu jadi sifat lain tak ada di Tuhan. Dia terjemuh gitu sifat lain. Dia terjemuh sifat wujudiyah, sifat ma'ani ni masuk ada di Tuhan. Wujud di Tuhan pada di akhirat ni kita boleh nampak sifat ma'ani di Tuhan. Dia kata lah gitu. Jadi kalau sifat kidah tak ada lah di Tuhan. Dia kata sifat kidah ni bangsa tunggu. Kita tanya dia sifat kidah, sifat wujud tak ada lah di Tuhan. Kalau tak ada sifat wujud di Tuhan, lagu mana Tuhan tu ada? Tuhan ni ada kerana sifat wujud. Tiba-tiba kita kata hanya sifat ma'ani ada di Tuhan, tak kena. Kalau kita tengok kitab besar lah, tengok kitab besar macam Durul Sami ke Aqidatun Najin, dia rakyat terai sikit. Maknanya yang kita kata bangsa wujudiyah ni kita boleh tengok di makhluk. Itu makna dia. Wujudiyah kita boleh tengok di makhluk. Tapi jangan salah sangka. Bila tengok kudrat tu, dia ni gagah. Gagah dia. Tak apa gagah tu Tuhan. Tuhan nyata sikit je kepada dia tu. Cuba kalau kita orang tu tak payah terai, ni letterik je lah. Letterik lawan berapa. Dikenyai ni berapa juta megawatt. Tapi nyata lampu ni kipas ni berapa watt je, 40 watt aja. Jadi tak kira lah lampu ni rasa meta diri dia kerana ada elektrik. Dia tak khabar kalau elektrik dia tak ada. Mampulah dia nya. Bisa ada. Nampak tak? Tak usuluddin, kena pergi ke usul tahqiq. Ada kita halus di usul tahqiq kan? Ni saya akak kita usul tahqiq ni halus. Nah ada saya tulis usul tahqiq. Kita ni nama dia usul tahqiq. Kita usul tahqiq. Nampak? Nampak. Syarah usul tahqiq. Kita ni kecil ya. Tapi kita ni lah menjelaskan kuasa tu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bangsa wujudiyah. Bangsa wujudiyah ni nyata kepada makhluk ni. Sifat kudrat. Kudrat, iradah, ilmu. 7 sifat tu nyata pada makhluk. Tetapi
Bukan sifat makhluk, sifat Tuhan yang nyata di kita. Sebab itulah kalau silap-silap pandai macam Ayopin, dia kata dia lah Tuhan. Dia Tuhan langit kan? Tu silap pandang dia. Silap tengok. Nak lagu mana? Nak tengok cicak ingat keboya. Macam cerita apa ni, orang putih mari ke Malaysia. Dia tengok asyik lah. Dia kata dia orang budak Melayu. Tak boleh mandi. Ada boyo. That is too small, dia kata. Pasal silap pandang dia. Dia rakyat silap pandang dia tak ni. Budak tu kata dalam sungai ada boyo. Dia nak terai boyo, dia tak tahu kau orang putih. Dia kata macam itu. Tu tengok kau cicak. Kau orang putih ingat kau? Boyo ni satu, never mind. Too small, dia kata bisa. Silap pandang dia, jangan. Jadi kita ingat kudrat Tuhan ni, nyata kepada makhluk. Dia ingat sifat ma'ani ni, sifat atau kudrat ni hanya takluk dia kepada mungkin. Dia bukan takluk kepada yang wajib dan yang mustahil. Yang wajib sifat Tuhan lah. Yang mustahil sifat Tuhan lah. Dia hanya takluk kepada yang harus. Apa sifat Tuhan yang harus? Sama ada mengadakan makhluk atau meniadakan makhluk. Tidak gitu deh. Ya. Itu je lah. Takluk dia atas mungkin. Kudrat ni. Mana Tuhan nak buat mungkin ni, Tuhan nak buat makhluk lagu mana? Atas dia. Nak buat makhluk ni, orang beranak rupa babi, ikut dia. Orang beranak rupa macam-macam kalau ni. Itu atas dia. Dulu tak ada benda tu lah dia nak mengada. Boleh. Kita ada kaya. Ada apa nak ada Garuda, tak Garuda. Kita kaya. Tetapi Tuhan nak mengada boleh. Kan dia nak mengada. Dia mengada pun boleh. Tak ada masalah. Bagi Tuhan tidak payah. Mudah bagi dia. Berkaitan dengan sifat ma'ani tadi lah. Daripada yang kita tengok yang tutup sini, maknanya kudrat, kuasa, benda, pengetahuan, pendengar, melihat, berkata, hidup. Mana ini kita nak perjelaskan lagi. Tadi kita sebut kudrat, iradat, ilmu, hayat kan, itu sifat dia kan, sifat pada zat tadi yang ada pada zat Allah. Tapi maknanya dari segi terjemahan dia tu, kalau kita ada berkuasa, berkendak, ya. Mana ni lah dipanggil pelakuan ke apa tu, af'al ke apa situ yang kita nak jelas berkaitan dengan beza antara zat apa sifat tadi dengan af'al tu. So ni dalam kitab ni disebut kuasa. Dalam kitab lain dia sebut perkuasa. Perkuasa ni maknanya hak kuasa tu diri Tuhan. Zat lah, kita kata zat. Yang kuasa ni zat, bukannya sifat. Sebab sifat tu dia tak boleh berdiri dengan sendiri kecuali dia tu melazimi di zat. Kita kata kata makhluk nak faham ni, kita bawa kepada makhluk. Juruh mamak ni. Juruh mamak tu bukan juruh tu. Boleh kita tengok, tetapi mamak tu juruh. Dengan perangan ni, juruh mamak tu. Kita nak cari mana juruh. Waktu baik dah juruh. Letak sini nak tengok juruh lagu mana. Kita letak pemamak lah. Kata. Tadi, kita kata Tuhan ni kuasa pun. Hak kuasa tu, Tuhan tu, kita panggil dia perkuasa. Kalau kita ngaji dalam sifat 20, dia panggil kata kuasa ni, dia kata kaunuhu qadiran. Dia tak kata kudrat. Kaunuhu qadiran. Keadaan yang kuasa. Jadi keadaan yang kuasa tu, ialah zat. Zat. Maka, perkuasa ni adalah zat. Bukannya sifat. Boleh tak? Perkuasa ni
Zat bukannya sifat. Boleh. Tetapi terkandung dalam sifat 20 dah. Sejak kita bengok tu. Benda lah gitu. Boleh. Kalau mudah faham lah sih kalau gitu, sebab dia kita nak beza antara kudrat dengan kudrat kaun qadiran tadi. Mana jelas lah kalau kena dah gitu bagus jelas. Sebab yang kuasa ni zat bukannya sifat. Kita kata kita semua ni bukan semua sifat, kita semua zat. Sebab apa tak semua sifat? Sebab sifat tu dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Kecuali dia melazimi di zat. Faham kata? Jadi hak kita semua ni zat. Sebab apa? Sebab kita sifat. Maka semua zat. Sebab itulah sifat dinyatakan sebagai hamba. Nabi kita tu yang sebut hamba. Sebab apa sebut hamba? Sebab semua nyata di Nabi tu menunjukkan sifat-sifat ketuhanan. Perbuatan Tuhan. Tak ada dia mari aku rasa dah aku Nabi nak buat lagi ni ke? Nak besar meneh orang Arab jahiliah ke? Tak ada. Dia tidak akan buat sesuatu kecuali wahyu. Bukan ada ayat kata ama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak gitu kan dia? Lagu tu. Semua Tuhan ni ada dah sifat. Boleh kata dalam pengajian kita. Kalau dengan ngaji dengan orang syariat jangan tebal kata. Dia kata sesak lalu. Pasal orang syariat dia duk pegang sifat boleh berdiri dengan sendiri. Kita ambil makhluk lah sini arok. Sifat makhluk ni panggil arok. Sifat makhluk. Kita katalah sifat ni. Nampak? Ni sifat kau. Katalah merah. Merah ni nampak pasal apa? Pasal dia duduk di ketah ni. Dirinya ketah. Baru nampak merah. Boleh tak merah ni kita buat tubik daripada ketah ni? Nak suruh nyata merah lagi. Ni dia panggil duduk di benda pepejan. Benda berjisim. Kita waktu tubik nak suruh nyata merah tu kena masuk dalam udara. Boleh nampak. Dia pasang dia cara lampu nampak merah dalam udara. Nampak merah tu kerana dia duduk di udara. Udara ni adalah berjirim. Dia berjirim. Lepas tu katalah kita ni merah ni kita tak sebut kita kikis jadi debu. Debu tu jisim juga. Lagu mana merah ni kita nak buat tubik daripada kita ni dengan tanpa duduk di diri jisim. Boleh? Cuba fikir. Tak boleh ke tak? Jangan duduk di air, jangan duduk di udara, jangan duduk di pepejah. Boleh ke tak? Kita nak biarlah kita ni boleh faham, boleh kita amal jadi amalan kita. Bagaimana solat secara hakikat? Diambil daripada kitab syariat adalah Miftahul Jannah. Bahagian hamas, bahagian tepi itu. Kita solat secara hakikat ialah semasa kita melakukan solat tu tidak ada yang lain kecuali Allah. Itu semaya hakikat. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Maksudnya kita kena faham, kita akak takbir pun kita tak berasa dia. Kita tunduk bangun pun dia. Kok boleh kita buat tu dia, kena duduk situ. Jangan kata kita ni dia, kita ni makhluk. Tapi hak nyata tu dia. Apa kita boleh buat tu? Nyata rahsia utamanya apa dia? Hayat. Hidup. Kita boleh buat kerana nyata hayat. Kerana nyata sifat hayat. Jadi sifat hayat itulah. Dia sifat hayat ni kita boleh tengok. Pasal apa? Pasal dia tu sifat bahasa wujud. Wujud. Tadi kan wujud dia. Sifat bahasa wujud. Nampak kelih. Sifat bahasa wujud dia. Jadi wujud pun dia.
Kudrat pun dia, boleh buat pun dia, gapo tu kanduk dia. Jadi sifat ma'ani 7 dengan satu sifat nafsiyah tu adalah menunjukkan diri Tuhan. Dia nyata di kita. Senang gitulah. Jangan kata duduk kita. Jadi kita tak boleh mengaku Tuhan. Tapi kita kena khabar sifat tu sifat dia yang nyata di kita. Bila nyata di kita, menjadi ke kita ni hamba. Tetapi nak kekal hamba, kena sifat hamba. Jangan sifat jadi Tuhan. Ni kita nak mengajar Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan nak mengajar Tuhan. Jangan. Kita ni dengan Tuhan ke, kita kena merayu semua. Bukan nak mengajar. Merayu. Jadi gitu kan ni. Hamba dengan Tuhan dia. Dia merayu semua. Tuhan saya ni lemah ni. Hari ni buat kerja sikit je. Agaknya tidak kata lah kawan ni. Kita dengan Tuhan kita. Tuhan hari ni batuk kuat ni. Kalau Tuhan boleh tolong, marilah ubat misalnya. Jadi semuanya kita mesti merayu kepada Tuhan. Sepatutnya lah. Tapi kita hari ni, kita tak bergantung kepada Tuhan. Kita tak bergantung kepada makhluk. Ini masalah kita. Nah, tapi kita cuba alihlah sikit-sikit sehingga kita boleh faham. Biar kita alih lah ni kita banyak bergantung kepada makhluk. Kepada bergantung kepada Allah. Tawakal kepada makhluk. Kepada tawakal kepada Allah. Nah, gitu. Kalau salah, itulah royak lah. Saya ni amanah lagi tu je. Kena royaknya. Mudah-mudahan ada lah pokok kita ni boleh ganti ni. Sebab saya pun tak lama dah nak duduk sini. Kena pergi juga ke mana-mana pun. Ni tak meja tu tak tahu nak pergi tak segi tu. Dekat lah tu. Jadi, bila-bila berumur sama ni saya dengan dia. Okey, boleh. Kita tutup dah. Kita tutuplah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala alihi wa sallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Dan jadilah ilmu yang bermanfaat amalan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami semuanya hamba-Mu yang mengingat Musa dan Malaya, ya Allah. Ya zikir kepada Musa dan Malaya, ya Allah. Ya menyebut nama Musa dan Malaya, ya Allah. Ya rednu dan naik kepada Musa dan Malaya, ya Allah. Ya ma'rifah kepada Musa dan Malaya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.